So come with me, share with you. I'll help you say forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Dah 5 minit je go, mantap. Okay geng, kita start lah. Kita mula. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Assalamualaikum semua. Terima kasih pada yang dah sudi register webinar saya. Okay, sebelum tu saya nak explain dulu. So malam ni webinar ni akan berlangsung dengan tim saya. Maksud dia bukan saya saja yang mengajar seorang. Kalau saya cakap seorang, pecah tekak 5 jam. Okay. So webinar ni akan dihandle dengan tim saya. Salah seorang nama dia dia nak dikenali dengan nama Pak. Nama Pak. Dan seorang lagi Ayah. Siapa pernah join kelab pertama saya, diorang itulah juga yang mengajar. Sama je, tak ada orang lain pun. Okay. Lepas tu okay, itu je lah. Lepas tu ni cikgu, ada seorang lagi topik lah kita fundamental. Fundamental ni daripada cikgu lah. Cikgu ni nama dia cikgu, saya panggil dia pun cikgu. Dia memang cikgu. Kita akan borak pasal fundamental sikit lah, asas ke apa ke kan. At least korang kena tahu sikit lah. Okay. So kita boleh dengar apa itu fundamental. Macam semalam kan goal kan, tiba-tiba fly pukul 2 pagi. Tiba. Pukul 2.30 pagi, pukul 3 pagi tiba-tiba. Patut market slow kan, tapi tiba laju. FOMC tak ada apa, tiba-tiba fly. Mesti ramai gila semalam sell MC. Betul tak? Betul. Gila kau. Saya baik. Yang baik tu bagus tak? Marah. Betul. Okey, kejap. Saya buat. Mana diorang? Asal diorang tak mute ni? Unmute. Mute. Bukan korang Okay. Hello guys. What's up, gang? Okay. Sekejap. Okay, sebelum kita start Sebelum kita start
kita mulakan kelas kita ataupun webinar kita dengan Al-Fatihah dulu. Okay? Okay, baca Al-Fatihah korang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagus tu selawat tu. Saya dah mau. Dah. Dah baca doa ke? Dah apa? Korang kita Apa main lah, nak aku baca kokok ke? Okeylah kita Al-Fatihah je lah gang. Yang mana yang bukan Muslim tu korang bertafakur, lepas tu korang niat korang nak belajar hari ni tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, gula guys. Okay gang, kita start dengan intro dulu, pengenalan apa itu forex. Dah ready belum? Korang dah ready belum? Come on, kalau dah ready, cakap ready. Semangat sikit. Kita buat pengenalan forex. Okay, mantap. So, marilah kita start. Siapa ni? Mu'ad. Ayuh. Abu. Tunggu boleh buka mic kot katanya. Okay. Okay, topik pertama kita what is forex? Ni basic lah. What is forex? Okay, what is forex ni basic. Pengenalan kita ni pun basic. Yeah. So, ramai ke? Ramai ke yang tak tahu forex ni apa? Ramai ke tak tahu forex ni apa? Mestilah tahu. Betul tak? So, pengenalan kita forex ni, so saya akan explain benda yang penting sajalah. Okay, pengenalan kita ni, kita tak perlu nak tahu siapa yang buat dia, siapa yang cipta dia ni, pening. Sebab dalam technical setup pun tak perlukan pun benda-benda tu. Okay? Okay, forex ni, forex ni apa? Forex ni adalah merupakan Allah Akbar, apa ni? Pen, sorry ya gang. Merupakan apa? Forex ni adalah merupakan satu-satunya apa geng? Mata wang. Forex ni adalah merupakan satu-satu mata wang. Bukan. Orang ingat forex ni mata wang. Bukan. Saja buat gempak kan. Forex ni adalah tempat apa? Tempat kita berdagang geng. Tempat kita berdagang. Tempat untuk kita berdagang mata wang. Mata wang asing. Mata wang asing antara dua buah negara. Okey,
forex ni adalah merupakan tempat untuk kita berdagang ataupun dagangan ataupun kita jual beli. Okey, jual beli mata wang asing ni antara dua buah negara. Okey, faham antara buah negara asing lah. Mata wang asing, negara asing, sama tu. Okey, dia kena apa? Dia kena ada dua buah negara. Okey, tapi kita punya jual beli ni, kita jual beli dalam bentuk apa? Okey, dalam forex ni kita jual beli dalam bentuk digital. Okey, kenapa digital? Sebab kita trade forex ni dalam device. Okey, sebab itulah kita jual beli dalam bentuk digital lah satu-satunya. Kita jual beli ataupun kita berdagang mata wang asing ni dalam bentuk digital. Okey, kalau orang tanya forex ni apa kat kita jawab ni je lah. What is forex? Forex ni judi. Bukan. Forex ni tempat kita berdagang ataupun kita trade, jual beli mata wang asing kita trade. Kita beli jual. Sebab dalam forex ni pun ada dua je button kat dalam forex ni. Kita ada buy dengan sell. Kita ada dua tu je. Okay? Clear? Betul lah kalau orang tanya, forex ni apa? Biasa mostly orang akan tanya kita kan. Weh, kau trade. Forex ni apa benda? Kita jawab ni lah, forex ni tempat kita trade lah, tempat kita berdagang. Okay? Kita tengok dulu chat. Clear ke? Faham Ngam. Saya biasa mengajar orang buka mic. Ni buat webinar saya tak buka mic. Clear Azhar? Okey. Okey. Dalam forex ni apa yang kita berdagang? Mestilah kita berdagang mata wang kan. Kat sini kita ada jenis-jenis mata wang. Maksud dia mata wang yang kita selalu trade, currency. Okey. So dalam forex ni currency apa yang selalu kita ada? Kita ada GBP. GBP ni British Pound Sterling. Okey. Lepas tu kita ada NZD. NZD ni apa? NZD New Zealand Dollar. Lepas tu kita ada EUR. EUR ni apa? Europe. Okay. Lepas tu kita ada JPY. JPY apa? Japanese Yen. Lepas tu kita ada USD. USD ni US Dollar. Dan kita ada CHF. CHF ni apa kan? CHF ni Swiss franc. Dan lagi kita ada apa? Yang mostly selalu kita trade. Dekat dalam forex ni kita ada AUD. AUD Australia Dollar. Lepas tu last kali kita ada CAD. Allah Akbar. CAD ni Canadian Dollar lah. Okay. Okay, ini mostly basic jenis-jenis mata wang ataupun jenis currency yang kita trade dalam forex ataupun dalam MT4 kita ni. Ini je lah mostly. Kadang-kadang kita trade GBP, GBP USD, NZD JPY, CHF. Okay. So ni basic lah. Okay. Gang. Faham boleh cik. Nak kena tengok chat. Ada orang minta USD no. Clear kan? Clear. Mantap. Okay. Kita teruskan. Okay. Okay, dalam forex ni ada dua jenis pair. Okay. Jenis dua pair. Ini masih dalam pengenalan kita. Kita ada dua jenis pair. Nombor satu, kita ada major pair. Okay, apa major pair ni? Okay, apa major pair ni? Major pair ni contoh dia kita ada EUR USD, kita ada Euro USD, dan kita ada apa lagi? Kita ada AUD USD, lagi kita ada USD CAD, lagi USD CHF, lagi kita ada NZD USD, lagi kita ada apa? GBP USD. GBP USD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last kita ada USD JPY.
So major pair ni mostly pair dia ada mengait dengan USD lah. Okay. Apa function pair macam ni? Maksud dia apa function pair ni dekat atas ni? Okay. Okay, ni contoh ya. Dekat sini kan. Dekat sini kita ada pair Euro USD. Euro USD. Okay. So kalau Euro USD ni dia ibarat dia versus lah. Euro USD ni versus. Okay kan? Faham tak? Euro USD versus Euro versus USD. Okay. So kita ibaratkan Euro ni adalah home. Ibaratkan dia ini ada home. Lepas tu USD ni kita punya away. Okay. Clear atau tidak? Faham tak? Faham atau tidak? Macam mana, geng? Faham Faham. Okay. Mantap. So, okay, contohlah kita buka chart dekat sini kan. Contoh kita buka currency Euro USD ni, kita buka chart dia dan kita nampak dekat graf tengah menurun. Menurun dan tiba dia sampai satu support ni. Sampai satu support ataupun dekat paras harga paling terendah ni, kita nak buy. Benda ni kita nak buy. Kita nak buy. Sekali kita buka dekat Forex Factory. Okay, kita buka dekat Forex Factory tempat kita tengok news ataupun kita nak tengok currency mata wang tu melemah ataupun kuat, tengah strong ke tengah weak ke. Okay, bila kita buka dekat graf, kita nampak euro ni tengah strong. Euro tengah strong. Then USD ni weak. So apa akan jadi dekat currency ni? Apa jadi? Ada yang siapa tahu? Pacal. Pacal apa? Selai. Mantap. Pacak fu. Mantap Ipin. Okay. So dia ibarat dia macam ni lah. Dia kan dah home. Lepas tu dah away. So euro ni score 1. Dia score. Sebab dia strong kan. Dia score lah 1. Lepas tu USD ni weak. Dia tak score. Dia 0. That's why euro ni dia strong. Dia pacak lah. Dia pelai. Okay. Dia pelai. Kalau kita buka dekat Forex. Sorry. Kalau kita buka dekat Forex Factory. Dan USD ni pula. Kita nampak USD ni tengah strong. Okay. USD ni tengah strong. USD ni tengah strong. USD pula strong. USD strong dan euro ni weak. Weak. So dekat sini apa akan jadi pair tu? Euro akan, so graf ni dia akan jadi apa? Kalau graf ni dia akan kelai lah. So dekat sini bermakna euro tak ada skor 0, USD ada skor 1. So dekat pair ni dia akan menjunam. Dia akan junam lagi. Okay, so far faham? Ini pengenalan tembus meja. Clear, mantap lagi. Clear. Okay, saya suka ajar orang, lepas tu saya suka tanya sebab saya nak make sure semua orang dapat apa yang saya nak sampaikan. Saya bukan buat webinar, lepas tu cakap short sendiri. Cakap lepas tu tak tahu orang tu diam ke. Memang korang tak boleh tanya kan, tapi boleh baca komen. Clear, mantap. Weh, 242? Ada yang share link ke? Tak silap. Mantap. Register ada 233 orang je. Kenapa ada 242 orang? Tak berkat tu, tak apalah. Tak apalah. Okay. Tak apalah, kita teruskan. Okay, nombor 1 tadi major pair. Okay, nombor 2 kita ada apa? Cross pair. Cross pair ni apa? Pair yang motong. Tak adalah. Cross pair ni simple je. Senang je. Cross pair ni cross pair ni adalah pair ataupun currency pair selain daripada apa? Daripada USD. Itu je. Okay. Itu saja
Dia kalau saya nak terangkan lagi, kita bawah ni ada lagi satu executive pair, iaitu maksud dia pair yang jarang orang trade lah. Maksud dia dekat sini tadilah Euro NOK, lepas tu USD, SGD, Singapore, itu pair orang jarang trade. Tu executive pair. Exotic Betul. kan? Executive. sorry. Exotic. Exotic, executive. Executive tu eksklusif oh. SDMR. Okay, saya pakai satu PC, satu iPad sebab nak record on mantap. Boleh. No, exotic. Yes, betul. Pandai. Okay. Okay, ni kita masih kenal lagi. Okay. For you guys information, Nah, dia bagi English. jumlah orang trade, maksud dia orang yang berdagang ni satu dunia, jumlah orang trade satu dunia ni dalam masa sehari kan, more than lebih daripada orang trade forex ni dalam sehari, transaksi dia yang berlaku dalam sehari dekat forex ni, total orang trade adalah 5. Ni apa yang saya tahulah, apa yang saya belajar dekat situ, dia orang bagi tahu ada 5 trilion per day, okay? Per day. Maksud dia forex ni besar lah kan? Okay? Forex ni besar, bukan kecil. Okay? Okay. Kena faham forex ni dia tak sama dengan pelaburan perniagaan saham. Sebab apa? Siapa tahu? Forex ni dia tak sama dengan pelaburan ataupun perniagaan saham. Sebab boleh bayar macam sebab value, sebab ada jual beli. Sebab tak itu tak perjanji gaya. Forex ada bump and down tak. Liquidity. Okay. Apa yang saya tahu, forex ni tak sama dengan perniagaan saham sebab dia tak berpaksi pada satu pasaran pusat. Dia tak berpaksi satu pasaran pusat lah, macam bursa. Okay? Dia tak macam tu. Okay? Faham geng? Okay, untuk sekarang ni kan, untuk trade forex ni sekarang ni, untuk kita trade forex, kita tak perlu apa? Sorry, buruknya tulisan. Kita tak perlu apa? Kita tak perlu modal besar. Kita tak perlu modal besar. Lagi kita tak perlu apa geng? Kita tak perlu nak bayar gaji orang. Ni kalau kita trade personal memang benda ni tak perlu bayar gaji orang. Lepas tu kita tak perlu nak bayar sewa bangunan. Okey? Sebab apa? Alamak, hujan lah. Okey, dengar Sorry. Dengar je Wan, clear. Dia tak ada bunyi apa-apa pun. Tak bunyi hujan tak bunyi hujan kuat tak dengar Tak ada. Mic mahal kot, tak perlu tamak. Okey, betul, tak perlu tamak tu confirm lah kan. Okey. Tak perlu bayar. Sebab apa? Sebab apa? Untuk trade forex ni kita hanya perlukan apa? Untuk trade forex. Okey. Ini sebab kita tak perlu kan? Kita tak perlu. Tapi untuk perlu pula. Untuk perlu ni kita perlukan apa? Untuk sekarang kita nak trade forex, kita hanya perlukan device. Device, lagi apa? Kita perlukan capital. Capital ni apa? Capital ni duit lah, duit kan. Duit kita, level tu kita perlukan internet. Okay? Kita tak perlu nak ni lah, sebab kita tak perlu nak semua ni bayar gaji, sewa bangunan, tak perlu. Just sekarang ni kita perlukan device.
capital dan internet. Sekarang barulah kita boleh trade forex. Okey. Sebab sekarang dengan modal serendah, dengan modal serendah 10 USD pun kita dah boleh trading. Betul tak? Kita dah boleh trade. Betul tak, geng? Betul. Kita perlukan flip 6K. Betul? Betul. Nampak? Sekarang ni perlukan ilmu. Yes. Ni yang kita nak sampaikan ni, ilmu lah. Kita perlukan hadiah awal. Cia. Okay. So ini kalau kita baca dengan basic ni kan, dia punya pengenalan ni macam senang je kan. Untuk kita trade forex perlu device capital internet. Tapi bila orang senang je, tapi dia orang tak tahu. Dia orang tak kenal lagi forex yang betul-betulnya. Okay. Clear Okay, sekarang ni kita masih dalam pengenalan kita lagi. Okay. Kita dalam pengenalan kita. Okay. Dalam forex ni, okay, masih dalam forex ni. Dalam forex ataupun topik utama kita, what is forex? Okay. Okay, dalam forex ni kita ada 4 jenis trader. 4 jenis trader. Traders ni, okay. Ada 4 jenis trader. Okay, apa jenis trader tu? Okay. Okay, nombor 1. Dia bukan 4 traders ni yang korang ni dekat lah, mesti ada orang jawab ni. Swinger, scalper, intraday, banyak bukan. Itu dah betul lah tu. Okay, ada 4 jenis trader. Okay, nombor 1 kita ada bank. Bank ni big bank lah. Big bank. Okay, nombor 2 kita ada investment. Investment manager. Investment manager. Nombor 3 kita ada, nombor 3 apa? Kita ada hedge fund. Nombor 4 ni lah kita. Nombor 4 ni kita. Anak-anak ni. Ni kita retail trader. Allahu Akbar. Nombor 4 ni lah kita. Anak-anak ni. Ini nombor 4 ni kita. Inilah kita retail trader nombor 4. Clear Trader shop profit, trader hati masa, retail trader. Tak trader makan seorang. Ada satu yang tinggal, asal biru tutup, asal merah sanggup tahan. Aduh. Okay. So retail trader ni lah kita. Okay. Korang kena faham nombor 4 ni lah kita. Bukan nombor 4 ni yang bergerakkan market. Bukan nombor 4 ni yang menggerakkan market. Okay. Yang menggerakkan market ni, dia ni. Big Bang ni. Dia yang menggerakkan market. Kita sebagai retail trader ni, kita nak buat apa, geng? Kita nak buat apa sebagai retail trader ni? Kita nak buat apa sebagai retail trader ni? Kita ni haruslah cari tempat entry Big Bang. Kita kena cari tempat entry Big Bang. Based on technical setup kita lah, apa technical setup kita guna nanti kan. Okay. Macam mana kita nak dapatkan tempat entry Big Bang tu? Macam mana? Okay. Macam mana? How? Sorry. Okay. Macam mana cara kita nak dapatkan tempat entry Big Bang tu, kita hanya perlu dapatkan kita hanya perlu dapatkan kita punya ni apa? Exact key level. Kita nak dapatkan tempat entry Big Bang tu, maksud dia kita kena dapatkan exact key level bank punya tempat entry. Okay. Saya tulis untuk mendapatkan entry
Big Bang lah. Big Bang. Kita perlu apa? Kita perlu apa? Kita perlu apa? Kita perlu cari ni, kita perlu cari ni. Kita perlu cari exact. Allah Akbar. Sorry. Kita perlu cari exact key level. Exact key level. Kita perlu cari exact key level ni. Untuk mendapatkan entry Big Bang, kita perlu cari exact key level where to entry. Gitu. Ingat Okay, clear kan? Faham ataupun tidak? Buat masa ni daripada pengenalan forex ni. Clear. Clear, mantap lah bang. Semangat sikit kan, semangat sikit. Ada emoji api. Saya nak nampak semangat. Nampak tu api. Api, mantap lah geng. Itu. Key level tadi ya. LEVER. Exact key level. Okay, faham Take note ni. Okay, dalam forex ni kita ada dua cara trading. Dalam forex ni kita ada dua cara forex. Saya tulis dalam forex. Dalam forex kita ada dua cara trading. Sekejap tak ada yang masuk. Sorry. Tak ada. Macam mana dia ni boleh terlepas? Tak masuk webinar lagi ni. Ada orang DM kau ke PM kau? Alright, tak boleh settle tu. Kau settle tu. Okay, geng, kita take file je Okay, jom kita start. Okay, dalam forex ni. Okay, start balik. Sorry geng, ada masalah teknikal. Ada seorang tertinggal pula. Okay, dalam forex ni kita ada dua cara trading. Ada dua cara trading. Nombor satu apa? Nombor satu, kita ada tech. Ada apa? Tech. Ni technical anal apa? Jangan sebut Alnan tu lama-lama. Sorry, analisis. Okay, kita ada technical analysis. Okay, technical analysis ni terbahagi pada banyak kan. Kita ada SNR, kita ada Engulf, kita ada Trendline, kita ada SND, kita ada harapan. Okay, ada banyak gila. Technical analysis setup ni macam-macam ada. Indikator pun technical juga kan. Saya tak tahulah. Okay, kita ada banyak. So malam ni technical analysis apa yang kita nak guna? Technical analysis apa yang kita nak guna? Malam ni saya akan fokus dekat ini saja geng. Malam ni saya akan bagi cara saya trade. Maksudnya cara saya trading. Cara trading saya dengan tim-tim saya. Apa yang saya trade, itu juga diorang pakai. So malam ni saya akan fokus dekat SNR, Trendline dengan sedikit ada chart pattern. Ni chart pattern yang selalu saya guna. Okay, memang saya selalu gunalah. Okay, faham technical analysis. Nombor 2, kita ada fund. Ada fund apa? Fund fundamental analysis. Okay, fundamental analysis ni biasa kebiasaannya kita tengok dekat ni lah, forex factory kan.
biasanya kita akan tengok dekat Forex Factory. Ni, bagi saya, korang kan trader, technical analysis ni. Korang kita ni kan trader technical kan. Bagi saya korang wajib kena tahu sedikit pasal fundamental. Korang tak boleh 100% follow technical. Maksud dia 100%, kalau kau nak follow 100% itulah tak kau lah. Tapi bagi saya, kita sebagai trader ni kita kena tahu macam mana pun, kita kena tahu sikit asas ke basic ke fundamental. So korang ni buka dekat Forex lagi, buka dekat Forex Factory, kita tengok malam ni ada news ni, news merah. Oh, news mantap ni geng, news mantap ni. Oh, confirm pergi 1000 pip ni. Contoh dia, kalau kita tengok kan ada FOMC. Oh, ni gempak ni FOMC ni. Sekali kita tunggu sampai pukul 3, sekali FOMC tu tak gerak pun. Korang tahu tak sebab apa? Lepas tu kau kata, ni FOMC kentut dia, FOMC scam ni. Padahal kau tak tahu. Padahal benda tu, diorang dah meeting benda yang dah jadi. So benda tu tak bergerak lah. So kalau macam trader yang diorang ni tahu about fundamental, dia tahu INGRA tu, dia tahulah pukul 3 ada news FOMC ni. So news ni tak penting pun. Better tidur pukul 3 pagi. Okay? Faham? Faham. Diorang dah rancang, kita je yang lalai. Open your mind for mana? Yes, betul. Let's talk. Kalau tak ada news tapi ada setup, ada okay, kasih all out lah. Mantap, faham, kami je lalai. Okay, mantap. Okay. So, faham Clear? Clear, gang. Mantap kan? Clear saja. Tak, ada 244 orang. Aku pelik betul lah. Ada 230. Mana? Rezeki tu kan, rezeki. Aku saya halal kerja. Ada rezeki je, tak masalah. Okay. What is Forex kita dah settle kan? Habis lah. Dengar macam basic tapi saya ter-explain panjang pula. Kesian pula lah untuk newbie ni kan. Dia orang nak belajar Forex tapi tiba-tiba masuk nak belajar Forex, ada orang terus ajar dia breakout. Kan kau kena entry breakout is the best. Kau berhenti je sebab kat sini kita ada breakout. Kita ada breakout. Memang auto. So kadang-kadang newbie ni dia tak tahu apa benda yang dia buat, dia just tahu breakout saja. So bila entry kali breakout tembus, dia pun tak tahu. Dia tak tahu macam mana ni. Koyak lah apa Christian. Last penghujungnya 6 bulan trade, loss kata Forex ni scam, susah sebab kau salah dididikkan ataupun kau malas nak belajar. Okay, kita recap balik. What is Forex? Forex ni adalah merupakan tempat kita berdagang mata wang asing. Okay, antara dua buah negara. Wajib kena ada dua buah negara. Mana ada kita jual beli satu negara? Tak ada. Okay, wajib kena ada dua buah negara asing. Okay, lagi satu kita berdagang tu dalam bentuk digital. Bentuk digital, maksud dia kita trade dekat iPad, dekat device lah, dekat PC kan bentuk digital tu, bukan maya. Okay, so currency yang selalu kita trade mestilah GBP, Euro, ni pair ni, contoh GBP, JPY, pair yang selalu korang suka dan selalu korang kena scam, GBP, JPY. Okay, so kita ada dua pair, dia sebenarnya ada tiga. Kita ada 3 pair. Nombor 1 kita ada major pair. Major pair ni mostly pair yang berkait dengan USD. Okay, tadi saya dah explain mana satu. Kalau kita nampak NZD, so NZD ni dia home tau. So kalau korang nak tengok news, kadang-kadang ada setengah trader ni dia tak faham nak tengok news mana. Dia tahu news tu USD week tapi mana satu ni nak follow ni ke, nak follow Jumnam ke, nak follow Wacak ni. Kadang-kadang nombor. So korang kena fahamkan konsep home dengan away ni. Sebab pair ni Euro ni depan. So korang tahu kalau Euro ni depan, Euro ni versus USD. Okay, so sekarang ni korang tengah trade Euro. Euro ni dia punya negara lah, kira dia tuan rumah. Okay, faham Lepas kita ada cross pair. Cross pair ni pair selain daripada USD, JPP, JPY, selalu juga korang trade selain pada USD. Okay, jumlah trade sehari dalam Forex ni satu dunia. Okay, adalah 5 trilion per day dalam masa sehari. Dalam masa sehari. Memang kawal Forex ni. Tapi kita susah gila nak buat profit.
InsyaAllah lepas ni cuba. Boleh buat senang kot. Lepas tu kita tak perlu modal besar. Okay. Ini basic lah. Kita sekarang ni tak perlu modal besar, tak perlu nak bayar gaji. Sebab kita trade sendiri kan. Kita trade sendiri. Kita tak perlu nak bayar gaji orang, tak perlu nak bayar apps tu. Tak perlu. Okay. Yang kita perlukan device, capital dengan internet. Duit ni. Duit. Device ada, internet ada, duit tak ada, kita tak boleh trade. Boleh trade, demo lah. Okay. Sekarang nak trade pun, modal serendah Super HD pun kita boleh trade. Kita ada 4 jenis trader. Nombor 1 kita ada bank. Ni penting. Investment manager, hedge fund, batu retail trader. Kita retail trader. Retail trader ni nak kena follow bank punya tempat entry. Iaitu exact key level ni lah. Untuk mendapatkan entry big bank, kita perlu cari exact key level where to entry. Okay. Ingat Okay, dalam forex ni kita ada 2 cara trading. Nombor 1 kita ada technical analysis. Technical analysis depends apa yang you guys belajar. Teknik harapan lah, tapi mostly teknik harapan yang ramai guna. Saya pun kadang-kadang guna juga. Okay. Nombor 2 fundamental analysis. Fundamental ni saya tak nak usik pun sebab dekat last topik kita nanti kita akan borak pasal fundamental. Okay. So far, what is forex? Faham ataupun tidak? Clear kan? Faham. Padu. Ambil yang padu ke? Ambil dia. Buka. Faham. Okay, mantap. Okay. Kita pergi topik kedua. Okay. Masih di dalam maksud dia ini di dalam masih topik basic lah. Basic ni saya ringkaskan Saya ringkaskan. Relax lah 5 jam kot. Takkan korang dah lemau. Okay. Nombor 2 kita ada OHLC. OHLC ni apa? Okay, OHLC ni mesti orang ramai tahu benda ni open, high, low, close. Okay. Ni orang tahulah. Open, high, low, close. Okay. OHLC ni dia sebenarnya candlestick. Okay, ni satu candlestick. Contoh kita lukis kat sini satu candlestick. Ni OHLC dengan sifatnya. Apa yang OHLC boleh buat? Okay. Sifatnya. Okay, ni contoh kita ada satu candle. Candle biru ni candle apa? Allahuakbar. Apa jadi macam ni? Candle biru ni candle biru ni candle apa? Bullish. Pandai. Candle ni biru ni candle bullish. Okay, candle bullish. Okay. Contoh ini adalah candlestick time frame daily. Okay, time frame daily. Okay, open dia. Okay, ni okay, sorry Okay, ni candlestick bullish. Candle bullish ni sifat apa? Sifat dia apa? Sifat dia apa, geng? Sifat dia menaik. Betul. Menaik ataupun pacak ataupun fly. Okay. Untuk open high low close OHLC candle bullish ni, open dia mestilah dekat. Dia mestilah dekat bawah ni. Open. So bawah ni lah dia punya low. So atas ni dia punya high. So dia close dekat atas ni. So sini dia punya close. Okay. Orang kena tahu OHLC ataupun candlestick. Ini sifat dia. Okay. Dia bukan saja untuk kita tengok open high low close dia. Tapi dengan hanya tengok candle daily sebatang ni,
Tapi kita dah boleh tahu pergerakan, movement dalam sebuah candlestick. Okay. Pergerakan harga dalam candlestick. OCLC. Faham Pergerakan harga dalam candlestick. Contoh kalau ini dekat candle daily, so pergerakan dia dekat line chart tu kita akan nampak macam ni lah. So kat sini dia open, dia pergi low dulu, dia naik, dia pergi high, dan dia turun, dia close. So ini akan jadi dia punya pergerakan. Maksud dia pergerakan harga dalam sebuah candlestick. Faham Okay. So kita tunjuk dekat candle, lagi satu candle, kita ada candle apa? Candle. Kita ada candle dinner kan? Candle. Kita ada candle merah ni kenapa? Floating. Bearish. Floating. Candle merah ni kita candle apa? Candle merah ni. Candle merah ni candle, candle merah ni adalah candle bearish. Sifat dia apa? Candle beruang. Sifat dia turun lah, menurun. Turun. Itu sifat dia. Okay. So open dia dekat mana? Open dia. So open dia mestilah dekat atas. So open dia dekat atas. Sini dia punya high. Oh bawah ni dia punya low. So dia close dekat bawah. Okay. So ni basic OCLC Basic OCLC ini untuk candle bearish, sifat dia menurun. So dalam pergerakan dia, kalau kita nak tengok pergerakan dia, dia akan open dekat atas dulu. Dia open dekat sini, dia naik atas, dia pergi high, dan dia turun, pergi buat low, atau low ni dia punya support, dan dia naik atas, dia close. Okay, so ini adalah pergerakan movement harga dalam candlestick bearish. Okay? So far sekarang semua faham ataupun tidak? Ataupun saya ni terlampau laju ataupun saya terlampau explanation yang salah? Puan nak tanya, kalau open low sama high close, sama level masuk candle 2 apa Puan? Itu nantilah. Doji. Understand? Clear. Faham je lah. Boleh tunjuk real chart tak? Nanti kita nak tunjuk lah ni. Kita nak tunjuk lah. Jangan pandang rendah OCLC ni. Dapat tanggap dengan jayanya. Jelas, okey. Mantap kan. Okey, sekarang ni kita pergi ke kita pergi disco. No, kita buka chart. Ni kita belah sajalah. Ni kayak apa ni? AUD USD, okey. Contoh kita buka time frame daily. Ni contoh satu time frame daily. Kita ambil lah candle ni. Ni candle daily ni, kita ambil candle daily ni satu. Okey, kita tengok ni candle daily ni. Ni kalau kita marking, kita buat kotaknya ni. Okey. Kita tanda ni. So candle daily ni open dia dekat sini. Open dia tinggi sikit. Tapi masih dekat bawah. So dia pergi dekat low. Ni high dia. Dia buat high dia sikit je. High dia sikit je. So dekat sini dia close. Okay. Contoh ni candle daily, contoh dia. Ini candle Jumaat lah semalam. Okay. So ini candle daily. So kalau kita tukar dekat H4. So pergerakan dia jadi macam. Ni. Pergerakan dia akan jadi macam gini lah. Dia akan jadi kecil je. Dia open dekat sini. Turun bawah. Naik atas. Turun close. Sebab dia pergi high tadi sikit je, dia pergi low banyak, betul tak? Okay? So pergerakan dia dah jadi macam tu. Okay? Tak perlu tukar apa ni, kalau korang dah boleh nampak OCLC ni kan, kalau korang dah boleh, korang tengok daily je, korang dah tahu dah pergerakan dia. Korang tengok daily, kau tak perlu nak tahu, kau tengok daily kat sini kau dah tahu. Dekat sini dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So dekat sini ada breakout. Ada breakout. So dekat sini korang dah tahu, dekat sini ada SNR yang telah di breakout. So dekat sini ada breakout pullback entry. Faham tak? Faham tak? Cikgu korang ajar tak benda ni?
Cikgu kau ajar tak? Faham atau tidak? Dia berkait rapat dengan SNR ke Wan? Lebih kurang. Lebih kurang. Tak ajar, mantap. Okey. Okey, lagi satu. OCLC ni. Okey, korang kena faham OCLC ni. Dia boleh indicate. Dia boleh indicate. Indicate. Dia boleh indicate paras harga tau. Paras harga. Kalau cikgu yang nak buat duit, dia akan explain ni je tadi. Pergerakan tu. Dia tak akan explain benda ni. Okey, indicate paras harga. Maksud dia paras harga apa ni? Paras harga tertinggi. Paras harga, alamak. Sorry. Paras harga tertinggi. Paras harga tertinggi. Lagi apa? Terendah. Terendah. Lagi, dia boleh indicate penutupan harga. Penutupan. Lagi dia boleh buat apa? Lepas pun lagi satu apa? Lagi satu apa kan? Yang buka mic pun tak boleh jawab. Pembukaan. Mana sedap. Pembukaan harga. So, dekat sini dia boleh indicate harga tertinggi, dia boleh indicate harga terendah, dia boleh tahu harga terendah dekat mana, dia boleh tahu penutupan harga dekat mana, dia boleh tahu buka harga dekat mana. Contoh dia. Okey, contoh dekat sini. Okey, contoh dia dekat sini kita ambil candle dan dalam petak ni sekali, contoh candle daily. Candle daily ni candle daily semalam. So kita letak horizontal line ni, kita letak dekat paras dia open. Okey gang. Tengok gang, buka mata anda. Okey, buka dekat open. So kita buka dia pada low. So ini harga low dia. Harga low dia. Pergi kat highest dia. Lepas tu kita pergi dekat close dia. Lah sikitnya close dia. Tak boleh belas lah. Okey. Maksud saya. Maksud saya dia indicate tu macam mana? Contohlah kan. Saya tanya. Ini pay apa ni? AUDUSD. Saya tanya kat korang lah. Weh, semalam candle daily open dekat mana? Masing-masing dia open dekat resistance lah. Kepala kakek tau. Dia open dekat mana? Dia open dekat inilah. 07 nampak ni. Korang boleh indicate harga 071235. Nampak? Dia open dekat 07125. Weh, mantap tu. Okey. Semalam paling lowest dia dekat mana? Paling lowest dekat mana? Dia pernah sampai. Ni 0710. Bagus. Okey, mantap. Semalam paling highest dia sampai kat mana ni alamat tak nampak pula. Tapi harga belakang ni lah. Okey. Lepas tu dia close dekat mana? 071452. Okey, baik. Dia open dekat mana? Okey, secara dekat sini. Okey, korang. Okey, ni korang fokus Fokus Okey, dekat sini contoh. Okey, korang dah tengok kan? Candle daily, ini daily semalam. Ini daily semalam daily semalam dan ini pula keluar daily hari ni. Contoh. Okey. Tiba-tiba dia close, dia open satu candle baru. Okey, dia keluar candle baru. Lepas bila dia open candle baru, candle ni menaik. Okey, dia naik, dia dah melebihi daripada apa? Daripada highest semalam. Okey? Daripada harga tertinggi pernah sampai semalam. Okey. So secara tidak langsung dekat sini korang boleh indicate harga ni ataupun korang boleh prediction yang market nak naik lagi. Sebab apa? Sebab price telah melebihi paras tertinggi semalam. Faham tak? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak ni? Senyap je. Faham. Faham bu. Clear. Okey. Okey, korang tengok dekat sini Contoh. Ini paras harga ini paras harga terendah semalam. Ini paras harga terendah. Kalau kita nampak sekarang ni ada tak paras harga melebihi? Contohlah ini yang hari tu punya lah semalam lah. Contoh ini kalau untuk menaik lagi kan. Contoh dia tengah turun, the lowest. Lepas tu dia open dekat sini, kita nampak ada harga tak melebihi harga semalam? Tak ada.
So dekat sini kita tak payahlah nak acak-acak nak cakap price minimum nak junam. So dekat sini OCLC pun dia dah tunjuk yang harga nak menaik lagi. Tak ada yang break. Maksud dia tak ada yang melebihi harga dari semalam. Kalau kita tengok dekat sini, okey, dia buat harga tertinggi. Harga tertinggi. Harga tertinggi, harga tinggi. Tapi kau kena tengok dekat sini, masa harga tertinggi tu ada ke body ataupun price close dekat melebihi? Tak ada kan? Dia buat harga tertinggi tapi dia masih close dekat bawah. Tak, dia close dekat bawah tapi dekat sini candle merah ni melebihi harga terendah. Contoh dia ni yang semalam punya pula. Contoh korang nak predict kan, ni daily kan. So jalan cerita daily 1 hari. So ambil masa lah. Okay. So kalau dekat H4 dekat contoh kalau korang buka dekat H4, korang buka dekat H4 ke ataupun H1, dekat situ dah ada break. Mesti kat situ dah ada breakout. So dekat H4 dengan H1 ni dah ada breakout daily. Dia dah break, dah ada candle close. So dekat sini nampak tak? Kita boleh, maksud dia kita boleh dekat secara tak langsung kita punya technical setup ni, kita dah ada kita punya predict lah. Kita dah boleh agak yang price ni kemungkinan akan naik lagi. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi paras harga tinggi semalam. Ataupun dia nak menurun. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi harga terendah semalam. Okay? Faham tak? Oh. Faham tak kan? Tengok lower time frame. Tengok je time frame lah. Tengok dia daily. Faham Cikgu kau ajar tak ni? Faham. Oh, baru tahu SLC tu tak ajar, lemah. Lemah. Open price tu yang penting. Betul, open price tu yang penting. Baru tahu. Sekali lagi tuan. Wahai, order. Okay. Nah, kalau lagi sekali, penat saya dah explain dengan cara bersemangat kan. Tak apalah. Aduh mak budak ni. Aku tak boleh betul lah kalau dengar orang tak faham ni. Ni baru faham fungsi LC. Okay, korang cerita ni kan. Contoh korang ni lah. Kita tak payah. Ni candle semalam. Okay, candle semalam dia menaik. Sebab apa? Dia jumpa price low wave. Korang tengok contoh lah satu sini. Ini pasal OCLC, ni bukan setup Ni bukan setup geng. Ini kita nak tengok pergerakan market daripada OCLC. So kita dekat sini ada low wave. So low wave ni akan dikonsiderkan sebagai kita punya support. Betul tak? Bila price jumpa support ni, dia menaik. Bila menaik, dia close. Candle daily semalam ni dia close. Dia close pun pada paras harga. Dia close dekat paras harga mana? Dia close paras harga terendah juga. Dia tak buat harga, maksud dia tak pergi naik. Maksud dia tak bertukar jadi candle biru. Okay, dia masih close dalam keadaan paras harga terendah. Lepas tu dia open pun dekat bawah. Contoh hari ni dia open satu candle daily. Hari ni, ini candle semalam. Ini candle semalam. Hari ni dia open. Tiba-tiba ada price ni pump, dia break. Maksud dia dah melebihi harga terendah semalam. Ini dah lebih, ini dah lebih. Takkanlah dekat sini korang masih nak tengok. Kalau korang tengok ni, korang nak buy lagi. So dekat sini secara korang punya technical setup, mestilah korang nampak yang price ni nak junam lagi. Sama juga macam ni, melebihi paras harga tertinggi semalam. So ada body melebihi. So dekat sini kita dah tahu lah price ni nak naik. So kalau korang bijak ataupun korang dah faham OCLC ni kan, korang akan nampak pergerakan akan jadi macam ni. So ini highest, turun, akan naik, turun, naik, turun, naik. Nampak tak? So pergerakan dia dekat sini kat chart dia jadi macam ni. Dia buat breakout, buy. Okay, dia tengah melakukan structure buy. Okay, ada buat structure sell. Ini structure sell. Breakout support, breakout support, breakout support. Okay, faham? So kalau kita tukar dekat daily, dekat line chart, kita akan nampak straight macam tu. So kalau kita tukar dekat H4, nampak tak? Dekat H4 pun kita nampak candle ni, ni. Kalau tukar dekat H4 pun, kita nampak dia tengah menaik. Resistance breakout, datang balik. So naik, semua naik. Oh, OCLC je. Okay, faham OCLC pun. Dia Wan mantul, faham? Sekali bagi saya tak turun. Oh tak adalah.
Selama 2 tahun aku trip baru tahu yang kau ajar. Aduh mak, lemah betul. Ni mesti fokus kat breakout. Sangat je lah faham kau. Okay. Okay, OCLC. Okay, kita